Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Shalli wa sallimu ala hadzal nabiyil karim sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Hormati Ketua Majlis, Cikgu Ali, juga sebagai Ketua PAS Cawangan Sungai Wakam, Mati Ya Radhi yang bersama sebentar tadi di Malang, tempat kawasan Gopeng, seluruh pimpinan PAS di semua peringkat, sahabat-sahabat kita daripada Parti Keadilan di AP, hadirin hadirat, muslimin muslimat, sahabat kita non muslim, seluruh rakyat Malaysia yang hadir pada malam ini. Setelah sekalian, saya ada satu pengalaman berceramah dengan seorang Tionghoa. Selupa nama dia di bahagian Datuk. Penceramah ni di Tionghoa ni beritahu dalam ceramahnya, dia kata orang pernah tanya Konfusi, seorang ahli falsafah berat orang Cina, tentang asas-asas penting yang perlu dari sebuah negara. Konfusi kata 3. Yang pertama keadilan, yang kedua keamanan, dan ketiga makanan atau ekonomi. Kalau rakyat merasai mereka dilayan dengan adil dan mereka tidak dizalimi, dan rakyat merasai bahawasanya hidup mereka aman, tidak terancam keamanan mereka, dan mereka cukup makan, ekonomi ataupun kegiatan ekonomi berjalan dengan lancar dan baik, maka negara itu akan kukuh, kata Konfusi. Kemudian orang tanya Konfusi, daripada 3 ni, kalau terpaksa buang 1 dan ambil 2, apa yang kita buang, apa kita ambil? Kata Konfusi, kita buang keamanan. Keadilan penting, makan minum cukup penting. Kalau rakyat cukup makan dan dia rasa dirinya dilayan dengan adil, rakyat sama-sama jaga keadilan. Ini berlaku tuan-tuan di zaman Rasulullah SAW. Mana ada polis? Zaman Abu Bakar pun tak ada polis. Zaman Umar pun tak ada polis. Rakyat jaga keamanan. 3 dua, keadilan dan makanan. Orang tanya lagi, kalau terpaksa buang 1, ambil 1, apa kita ambil, apa kita buang? Kata Konfusi, kita ambil keadilan. Walaupun tak cukup makan, tapi rakyat tidak layan dengan adil, dan mereka tak dizalimi. Mereka akan bersungguh membangunkan negara, menegakkan ekonomi, memajukan ekonomi, mempertahankan dan mereka jaga keamanan. Jadi tuan-tuan sekalian, ini orang Tionghoa, orang Cina. Keadilan itu satu perkara yang cukup penting. Apatah lagi Islam. Jadi ada tuan-tuan sekalian, Islam ni dengan agama-agama lain yang sama. Seperti orang Islam diperintah supaya buat baik dengan ibu dan bapa. Jangan kamu cakap, wala taqul lahumma jangan kamu kata kepada ibu bapa. Islam memerintahkan supaya kita buat baik dengan ibu bapa. Diharamkan kita menzalimi, menderhakai ibu dan bapa. Orang Cina pun begitu tuan-tuan. Mereka cukup hormat dengan ibu dan bapa mereka. Sebab itu tuan-tuan sekalian, kalau ibu bapa dia tu sokong PAS, anak dia balik ke Singapura pun dia pesan, jangan lupa pakai PAS. Laku tu lah, pakai DAP. Kenapa? Taat ibu bapa tu lumrah, ia merupakan fitrah, kejadian manusia. Begitu juga dengan keadilan. Allah Ta'ala itu bersifat adil. Dalam kitab Sahih Sarikin, tuan-tuan sekalian, Imam Ghazali menyebut tuan-tuan sekalian tentang sifat af'al, sifat perbuatan. Macam mana sifat perbuatan Allah? Antara sifat perbuatan Allah tu adil. Allah tu adil, dia tak buat zalim pada hamba-hamba dia. Dan Allah haramkan kita zalim kepada orang lain, hatta kepada musuh kita sendiri, hatta kepada binatang ternakan kita. Jadi apabila rakyat tuan merasa mereka dizalim, ditipu. Tuan-tuan, jangan kata kita pencuri pun tak mau kena tipu. Pencuri dia pakat merompak menyamun, habis sabun-sabun bank,
Mereka bincang tentang pembahagian harta rampasan, harta rompakan. Orang ni dapat lebih, orang ni dapat kurang. Kata yang dapat kurang, ini tak adil dia kata. Aku dapat kurang, orang dapat lebih. Patutlah dapat kurang, hang duduklah kereta. Kami masuk dalam bel tembak. Pampat. Kalau pencuri, perompak, penat keadilan, takkan kita bukan perompak, tak mau keadilan. Kita ditipu dengan tipuan yang sungguh-sungguh, tuan-tuan, oleh STR. Tak adil. Zaman teknologi moden ni, tuan-tuan sekalian, dapat dikesan. Ada kira-kira 42,000 pengundi yang ada dalam daftar pemilih, tapi namanya tak ada dalam daftar JPN, Jabatan Pendaftaran Negara. 42,000. Bolehlah komplain, tuan-tuan, tapi satu orang kita komplain 10 ringgit. Kalau 42,000, berapa ratus ribu kena keluar duit. Kena satu pasukan pula duk bincang pada tu. Ada pula, tuan-tuan, 78,000 alamat bertindih. Satu rumah sampai 100 orang. Kerajaan Selangor, tuan-tuan, bagi putusan 1 juta. Awal KKK, ketua kampung, pergi cari ni pengundi-pengundi ni. 100 orang satu rumah pondok kecil lah. Tipu. Banyak orang Sabah. Kita tahu lah, tuan-tuan, macam saya, kita Perak 08 tengah. Sabah berapa aku tak tahu. Walaupun isteri saya orang Sabah, saya pun lupa ada bakat kenalan dia. 12. Tengok 12. Oh, Sabah. Apa betul orang Sabah datang ke Selangor nak mengundi. Pergi ke alamat yang tertera dalam daftar pemilih. Tingkat 7. Bangunan tu di Seri Andalas, tingkat 5 ya. Bangunan tingkat 5, dia duduk tingkat 7. Oh, ini sudah tipu. Yang lebih menakutkan kita, tuan-tuan, satu soalan dibawa di parlimen oleh ahli parlimen merebut, dijawab oleh pihak kerajaan. Sebelum 2008, orang asing yang diterima sebagai warga negara kira-kira 390 orang. Itu bukan rata dekat tahun. Lepas saja mereka tewas beberapa buah negeri, 5 negeri termasuk 6 dengan wilayah persekutuan. Kalau wilayah persekutuan itu sebuah negeri ada zon, itu pun kita perintah, kan? Tapi nampak dalam wilayah tak ada zon, dia ada parlimen ya. Lepas dari 2008, tahun 2008 saja, tuan-tuan, penambahan mendadak orang asing diterima sebagai warga negara meningkat sebanyak 300%. Lepas 2008, masuk 2009, 2010, peningkatan lagi mendadak sebanyak 3,800%. Banyak mana, Ustaz? 3,800%. Aku tak tahu nak sebut, tapi kita tekan kalkulator berasap. Dia keluar asap suria, kata hancur orang kita. Tipu. Inilah yang menarik, tentang rakyat turun ratusan ribu, kecil, besar, tua, muda, yang capik datang bertondak, yang buta terabak-abak. Oh, dia kata nak mengganas lah. Saya pergi, tuan-tuan, pakai baju bawah, pakai kain pelekat. Kalau aku nak pergi bergaduh, nak ganas, kita pakai baju silat, pakai kain bengkong, kita bawa terbit plastik. Kita bukan nak gaduh. Tuan Guru Haji Saleh Musa, Pondok Sri Kedah pun turun. Ini masa depan negara kita. Ni yang sebenar. Kita, tuan-tuan, apa-apa hal pun, kita kena tengok asal usul sebab musabab. Macam kerajaan berkaitan dengan masalah denggi. Dia tengok punca denggi, nyamuk, musnahkan nyamuk. Kenapa mereka turun? Mereka tak puas hati dengan daftar pemilih, dengan sistem perjalanan pilihan raya. Baru Thailand, tuan-tuan, Thailand buat pilihan raya. Sahabat-sahabat kita, dia pergi ke Thailand buat tinjauan daripada PAS pusat, pemuda pusat. Sana ceramah tak banyak, poster pun tak banyak, cerita pun tak apa banyak. Pasal apa? Semua pihak yang bertanding tentang sekalian pilihan raya Thailand diberi peluang untuk bercakap di TV. Cakap di TV. Rakyat tak tahu untuk berjaga oleh
jalan berembun-rembun macam ni, duduk di rumah buka TV tak? Oh, nak dengar orang ni, tengok cara dia bercakap, parti mana bercakap,